Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tammim bil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nur al-mudhhib lisyani bi nurih wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bertemu lagi bagi bersama-sama membincangkan berkenaan dengan hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang telah dihimpunkan oleh As-Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari di dalam kitab beliau yang berjudul Al-Arba'in Al-Aziziyah, ataupun yang kita terjemahkan sebagai 40 hadis perihal zaman kini. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, khabar semua? Alhamdulillah, kita bertemu walaupun dalam bulan Ramadan, walaupun waktu yang sadap tidur ni kan, waktu tengah panas ni, pukul 3 pula, tengah tunggu nak pergi beli makanan kat bazar Ramadan. Sebelum tu insya-Allah kita sama-sama dengar sedikit hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Moga dengan kita mendengar hadis-hadis ini memberi manfaat kepada diri kita, dapat mengubah diri kita, mengubah sikap kita kepada yang lebih baik insya-Allah. Tuan-tuan yang dah masuk, boleh minta tolong sharekan supaya video ini ataupun pengajian ini dapat kita sebarluaskan kepada masyarakat yang lebih ramai, pendengar yang lebih ramai di luar sana insya-Allah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, pada hadis yang lalu, pada sesi yang lalu, kita telah bincangkan berkenaan dengan hadis ke-6 daripada kitab 40 hadis perihal zaman kini, dan insya-Allah hari ini kita akan sama-sama menyambung pada hadis yang seterusnya, hadis yang ke-7. Walaupun pada hakikatnya kita dah lambat dah ni tuan-tuan, kan? Sebab kita hanya ada lebih kurang dalam 15 sesi. Sekarang adalah sesi ke-12 dan kita baru sampai hadis ke-7. Kok sampai hadis ke-12 pun okey lagi ni kan? Tapi hadis ke-7 baru. Dan kita ada lebih kurang 30 lebih lagi hadis yang kita perlu habiskan. Yang saya lah perlu habiskan. Dan itulah, tak tahulah macam mana boleh lama benar ni kan. Dan insya-Allah kita cuba ringkaskan, kita cuba mengambil istifadah mana yang penting, sebab nak baca semua ni memang takkan sampai kan. Kita cuba untuk selesaikan hadis-hadis ni. Kan marah Ustaz Khairul Anwar dekat saya kan, Ustaz Hakim ni saja lambat-lambat kan. Bukan lambat, itulah dia kadang-kadang terlajak, kadang-kadang terlangsung kan. Baik, tuan-tuan rahmati Allah SWT, kita sampai pada hadis yang ke-7. Tuan-tuan yang ada buku boleh buka pada halaman ke-91. Hadis daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يأتي على الناس زمان وجوههم وجوه الآدميين وقلوبهم قلوب الشياطين لا يرعون عن قبيح إن بايعتم أربوك وإن ائتمنتم خانوك صبيهم عارم وشابهم شاطر وشيخهم لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر الاعتزاز بهم ذل وطلب ما في أيديهم فقر الحليم فيهم غاو والآمر فيهم بالمعروف متهم المؤمن فيهم مستضعف والفاسق فيهم مشرف السنة فيهم بدعة
والبدعة فيهم سنة فعند ذلك يسلط عليهم شرارهم ويدعو خيارهم فلا يستجاب لهم. رواه الطبراني في الأوسط والصغير والخطيب يعني خطيب البغدادي في تاريخه يعني كتاب تاريخ البغدادي من طريقه. Ini pada jalan At-Tabarani. Maksud dia daripada Sayyidina Ibn Abbasin radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Abdullah Ibn Abbas adalah merupakan sepupu baginda sallallahu alaihi wasallam kerana bapanya adalah pakcik kepada Nabi SAW, yakni Sayyidina Abbas. Oleh itu bila kita sebut Abdullah Ibn Abbas, kita akan bacakan doa radhiyallahu anhuma, redha Allah ke atas mereka berdua, yakni ke atas Abdullah Ibn Abbas dan bapanya Abbas. Abdullah Ibn Abbas ni tuan-tuan, beliau merupakan seorang sahabat yang masyhur, seorang yang muhaddith, antara orang yang paling banyak meriwayatkan hadis seperti yang telah kita sebutkan sebelum ini. Lebih kurang 1660 hadis yang telah Abdullah bin Abbas riwayatkan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan sahaja seorang yang muhaddith, bahkan beliau juga seorang yang faqih, seorang yang mahir dalam bab hukum hakam, seorang yang pakar dalam bidang tafsir. Jadi beliau dilahirkan di Mekah 3 tahun sebelum baginda SAW hijrah. Sebelum baginda SAW berhijrah, baginda lahir 3 tahun sebelum. Itu lebih kurang umur baginda sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 38-37. Ambil sepupu yang lahir kan. Beliau berhijrah bersama dengan ayahnya, yakni Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, sebelum daripada Fathul Mekah. Jadi Abdullah bin Abbas ini, beliau tidak berhijrah bersama dengan baginda SAW dalam peristiwa hijrah. Kan baginda berhijrah daripada Makkah ke Madinah bersama dengan para sahabat. Kisahnya masyhur, kisah penghijrahan baginda SAW yang kita cerita setiap tahun ketika peristiwa sambutan awal tahun hijrah, awal Muharram, kan. Jadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau tak berhijrah bersama dengan Nabi ketika peristiwa hijrah baginda daripada Makkah ke Madinah. Sebaliknya beliau berhijrah bersama dengan bapanya, yakni Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, sebelum daripada Fathul Mekah. Fathul Mekah lebih kurang pada tahun 8 Hijrah. 8 tahun baru Abdullah bin Abbas berhijrah ke Madinah. Jadi pernah satu ketika Abdullah bin Abbas bila membaca firman Allah Subhanahu wa taala, illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Sayyidina Ibn Abbas beliau membaca tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah bagi pengecualian kepada mereka yang lemah daripada kalangan lelaki dan perempuan, kanak-kanak yang mana mereka itu tidak mampu untuk berhijrah. Lalu kata Abdullah bin Abbas, kuntu ana wa ummi mimman 'azzarallahu. Kata Abdullah bin Abbas, bila dibaca ayat ini, dia kata, akulah daripada antara orang yang mustad'afin, orang yang lemah, yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana tidak berhijrah bersama dengan baginda pada peristiwa hijrah baginda daripada Makkah ke Madinah. Jadi beliau sempat menyertai peperangan Hunain. Ini beliau ni sigharus sahabah, daripada kalangan sahabat yang kecil, kerana bersama dengan Nabi pada usia yang muda. Dan beliau sempat menyertai peperangan Hunain. Peperangan Hunain ini berlaku pada tahun 8 Hijrah. Pada 3 Syawal 8 Hijrah, yang mana peperangan Hunain ini adalah peperangan yang tercetus di antara puak Hawazin dan puak Thaqif, yang orang musyrikin Mekah. Bila mana dah berlakunya peristiwa Fathul Mekah, Nabi masuk ke kota Mekah, Nabi masuk dalam keadaan yang aman. Nabi kata siapa yang nak selamat masuk dalam rumah masing-masing. Maka orang musyrikin Quraisy pada ketika itu pun masuk ke dalam rumah masing-masing. Tidak ada berlakunya pertumpahan darah. Jadi Nabi menguasai Mekah dalam keadaan yang aman. Tetapi apabila Nabi masuk ke dalam kota Mekah, orang Mekah ni dia masih ada di kalangan mereka yang tak puas hati bila Nabi kuasai Mekah. Bila Nabi memimpin Mekah, dia masih tak puas hati. Walaupun ada perjanjian di antara baginda dengan penduduk Mekah, yakni perjanjian Hudaibiyah, gencatan senjata 10 tahun dan sebagainya. Bila ada orang daripada Mekah ke datang ke Madinah kena pulangkan.
Kalau orang Madinah datang ke Mekah tak payah pulangkan. Dan beberapa lagi perjanjian Hudaybiyah. Terikat dengan perjanjian. Tapi orang musyrikin Quraisy, beberapa orang musyrikin Quraisy masih tak puas hati. Antaranya puak Hawazin dan puak Thaqif. Lalu mereka memberontak. Ingin menguasai Mekah kembali. Ingin merampas Mekah daripada baginda SAW. Lalu berlakulah peperangan Hunain. Dan dalam peperangan Hunain ni adalah merupakan peperangan yang mana disertai oleh baginda SAW dan para sahabat yang paling ramai. 10,000 orang tentera yang menyertai peperangan Hunain. Sehingga kan Allah rakamkan kisah peperangan Hunain di dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah. Yang mana Allah cerita tentang bagaimana keadaan kaum muslimin dalam peperangan Hunain, yang mana mereka begitu yakin dengan bilangan yang ramai, 10,000 orang. Yang sebelum dalam peperangan Badar 313, peperangan Uhud 1,000 orang. Begitu juga dengan peperangan Khandaq, beberapa peperangan seterusnya, bilangan yang tak ramai. Tapi bila umat Islam dah semakin kuat, jajahan Islam dah semakin besar, semakin ramai yang memeluk Islam, 10,000 tentera Islam keluar dalam peperangan Hunain. Dan pada ketika itu, ada di kalangan mereka yang overconfident, kita katakan. Ialah 10,000. Kalau sebelum ni, dalam peperangan Badar, 3 boleh menang. Ini kan 10,000 orang. Takkan tak boleh menang, kata dia. Jadi sebabkan keyakinan mereka terhadap bilangan, akhirnya mereka melupakan untuk menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga akhirnya Allah menguji mereka. Hampir-hampir sahaja mereka tewas. Mereka telah diserang daripada segenap penjuru oleh puak Hawazin dan Thaqif ini. Mereka telah menguasai tempat dahulu, dan lalu mereka menyerang daripada segenap arah kaum muslimin. Kaum muslimin menjadi kucak kacir pada ketika itu. Hinggalah akhirnya Allah memberi kemenangan kepada mereka. Allah nak beri pengajaran kepada mereka dalam kisah peperangan Hunain. Bukan sahaja kepada para sahabat, begitu juga kepada kita. Tentang bagaimana kita perlu menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebat macam mana pula kita kena yakin dan menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak boleh ada overconfident dalam diri kita. Sama juga kita jawab peperiksaan. Kalau kita masuk exam dalam keadaan kita overconfident, kan? Kita yakin dah habis baca dah. Kulit ke kulit. Kotes sejarah tu ditenggelam ditenggelam dalam air, dimakan . Nak kata dia memang hadam lah dengan sejarah ni dah. Kan? Memang apalah bagi soalan dia boleh jawab. Tapi biasanya orang yang overconfident macam ni, dia takkan dapat makan penuh. Sebab apa? Bila dia overconfident dengan usaha dia akan melupakan tawakal kepada Allah SWT. Dan tak bolehlah juga kita tak usaha tapi tawakal lebih. Allah ajar dalam peperangan Badar dan peperangan Hunain 2 pengajaran yang sangat penting. Yang pertama, usaha. Nak berjaya, kena usaha. Dalam peperangan Badar, Allah SWT mengajar kepada umat Islam, memerintahkan kepada umat Islam untuk menyediakan senjata. Buat persediaan dengan kuda, dengan senjata, baju besi. Ready. Tunggu bila-bila masa tentera musuh akan sampai dalam peperangan Badar. Walaupun kalau kita fikir, logik akal, Allah SWT boleh je bagi menang kepada kaum muslimin. Macam mana Allah menjaga Kaabah daripada tentera Abrahah, tentera bergajah. Allah hantar burung je. Tak payah hantar binatang besar-besar tu. Tapi boleh menang. Nak ikutkan logik lah kan. Dalam peperangan Badar, Allah hantar malaikat Jibril seorang je. Tiup, habis semua. Bukan tak boleh. Tak payah malaikat Jibril pula, Allah terbalikkan je bumi Mekah tu. Selesai cerita kaum musyrikin Mekah. Tak ada yang tinggal tu. Tapi kenapa Allah tak buat seperti itu? Kenapa Allah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berjihad di jalan Allah, bertawakal, berzikir kepada Allah, yakin serah kepada Allah? Sebab apa? Sebab Allah nak tengok usaha. Dalam kehidupan kita tak boleh hanya berserah kepada Allah tanpa ada usaha. Kita perlu berusaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah satu kaum sehinggalah mereka mengubah diri mereka sendiri. Walaupun pada hakikatnya yang mengubah itu adalah Allah SWT. Tetapi Allah perintahkan kepada kita untuk usaha dan ikhtiar. Sebab tu ulama ahli sunnah wal jamaah membincangkan dalam masalah al-kasb wal ikhtiar. Kita mengatakan bahawa perkara yang baik itu daripada Allah, perkara yang buruk pun daripada Allah. Walaupun secara adabnya tak boleh kita menisbahkan perkara yang buruk kepada Allah SWT. Sebab tu kalau biasanya penceramah, ujung ceramah dia akan kata apa? Yang baik itu datang daripada Allah, kurang dalam hal itu datang daripada diri saya sendiri. Sebab apa? Tak boleh kita menisbahkan perkara yang buruk kepada Allah SWT. Walaupun pada hakikatnya, yang buruk ataupun yang baik, keduanya daripada Allah SWT.
Tidak ada siapa yang boleh menafikan yang buruk dan baik itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita juga kena faham, ulama membincangkan berkenaan dengan halul kasb wal ikhtiyar. Sebab apa? Bila kita kata yang baik dan buruk daripada Allah, maka nanti akan timbul golongan yang mengatakan bahawa saya buat dosa, Allah yang tentukan. Dan perkara ini berlaku pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Ketika mana Sayyidina Umar nak sahabat orang yang minum arak. Bila nak sahabat lelaki tu kata, "Mama tunggu jap. Sabar dulu." Dan minum arak tadi Allah yang takdirkan. Kau takkan nak hukum dan sebab Allah yang takdirkan. Ini kan kita kata, bila dikatakan bahawa yang baik dan buruk itu daripada Allah, akhirnya dia akan menisbahkan minum arak, dosa yang dia buat itu adalah daripada Allah. Maka Sayyidina Umar jawab apa? Sayyidina Umar jawab mudah tu. Dia ambil sahabat tu, dia libih 40 kali ataupun 80 kali sebatan bagi peminum arak. Asalnya 40 tapi dinaikkan oleh Sayyidina Umar kepada 80. Bila sahabat tu marah lelaki ni, dia kata, "Wahai Umar, kau tak dengar kau dan khabar tadi?" Dan kata, Allah yang takdirkan Dan minum arak. Kerana Allah yang takdirkan segala-galanya. Apalah kau libih Dan, apalah kau sahabat Dan. Sayyidina Umar kata apa? Sayyidina Umar kata, Dan sahabat kau ni pun takdir Allah. Ni Allah yang takdirkan ni. Kau nak marah buat apa? Takdir Allah. Menunjukkan bahawa ya, memang yang baik dan buruk itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Allah memberikan kepada kita al-kasb wal ikhtiyar. Allah bagi kepada kita usaha dan memilih. Kita boleh memilih sama ada perkara yang baik ataupun yang buruk. Nak masuk syurga ke, nak masuk neraka. Kita boleh pilih. Kita nak buat maksiat, nak mencuri selipar jemaah balik semain Jumaat, balik semain tarawih kan. Tengok selipar tu cantik. Ya. Kita diberi pilihan. Boleh pilih sama ada kita nak ambil ataupun tidak. Itu pilihan kita. Dan kita juga diberi usaha untuk mengambil sesuatu ataupun tidak. Kita boleh usaha. Kita nak berjaya, kita boleh usaha. Nak berjaya, nak pandai, kena belajar rajin-rajin. Nak kaya, kena meniaga, rajin-rajin. Bersusah dahulu, bersenang kemudian. Kan? Bersusah payah semata-mata untuk kaya. Kita boleh usaha, tapi berapa ramai orang yang usaha, dia tak berjaya. Berapa ramai orang yang berniaga puluhan tahun, tapi tak berjaya. Berapa ramai orang yang dia belajar bersungguh-sungguh, tapi sudah SPM 3A je. Contoh, kan? Orang target tu, kau ni belajar, kau ni kan gaya macam 20A. Tiba bila PSU 3A. Sebab apa? Sebab hanya kita boleh mampu usaha. Kita hanya boleh usaha. Kita hanya boleh pilih nak belajar ataupun tidak. Tapi siapa yang tentukan kita berjaya ataupun tidak? Allah. Siapa yang tentukan kita kaya ataupun tidak? Allah. Jadi kita tak ada usaha, kita tak ada kuasa nak menentukan sama ada yang baik ataupun yang buruk. Kerana yang baik, yang buruk itu adalah hak Allah. Allah yang tentukan. Yang kita boleh buat usaha dan ikhtiar. Dan di atas sebab usaha dan ikhtiar inilah kita akan dihukum di akhirat nanti. Tak boleh kat akhirat nanti kita pertikaikan, ya Allah, apalah kau hukum Dan? Kan kau yang takdirkan Dan buat semua ni. Kan semua atas kehendak kau. Tak boleh. Sebab apa? Sebab kita diberikan usaha dan pilihan. Kau yang pilih nak masuk neraka, ni sekarang ni kau rasakan lah. Sebab kau yang pilih. Kita dah tak boleh nak mempertikaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, jawapan apa itu kan? Kata nak habis hadisnya. Okey, kita balik hadis ni. Okey, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Abdullah bin Abbas ni ketika beliau wafat, nak kata mudanya beliau, ketika Nabi wafat, umur beliau 13 tahun. Form 1 ketika Nabi wafat. Tetapi beliau mampu meriwayatkan hadis yang cukup banyak daripada baginda. Bahkan kita sebut sebelum ini termasuk daripada orang yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada baginda SAW. Sehingga kan apabila beliau besar, beliau menjadi rujukan oleh para sahabat. Bila baginda dah wafat, para sahabat merujuk kepada Abdullah bin Abbas. Hatta Sayyidina Umar sendiri pun tanya kepada Abdullah bin Abbas tentang tafsiran ayat. Dan kelebihan yang dimiliki oleh Abdullah bin Abbas ini adalah atas doa baginda SAW kepada beliau. Yang mana Nabi SAW mendoakan kepada beliau, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ataupun dalam riwayat lain, Allahumma 'allimhul kitab, Allahumma 'allimhul hikmah. Nabi SAW mendoakan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya Allah, kau berilah kepada Abdullah bin Abbas ini faham tentang agama. Faqihhu fid din. Beri dia faham tentang agama. Dan ajarkan kepada dia at-ta'wil. Ajarkan kepada Abdullah bin Abbas ini ta'wil. Ini doa baginda SAW. Nabi bila doa, takkan ditolak oleh Allah.
confirm mustajab. Jadi oleh itu, disebabkan oleh doa baginda SAW ini, Abdullah bin Abbas menjadi orang yang paling faqih daripada kalangan sahabah. Dan beliau juga merupakan pakar tafsir daripada kalangan para sahabah. Nabi doakan kepada dia, Allahumma alimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan kepadanya ta'wil. Ta'wil di sini bukan makna ta'wil dalam akidah, kan? Dalam akidah kita ada ta'wil dan tafwid. Bila kita berhadapan dengan ayat-ayat mutasyabihat, maka kita akan mentakwil ataupun mentafwid. Di ta'wil di sini bukanlah makna ta'wil yang kita faham dalam berinteraksi dengan ayat mutasyabihat, tetapi ta'wil di sini adalah tafsir. Kerana istilah tafsir itu adalah istilah yang baru. Sebelum itu digunakan istilah ta'wil. Jadi ta'wil kalau kita jumpa dalam hadis ataupun riwayat yang digunakan oleh ulama salaf, maka kebiasaannya ta'wil di sana adalah dengan makna tafsir. Walaupun ada sebahagian makna ta'wil itu kepada makna yang mengalihkan makna kepada makna yang lebih sesuai, iaitu ketika kita berinteraksi dengan ayat mutasyabihat. Okey. Bahkan nak katakan hebatnya Abdullah bin Abbas ni, dengan doa baginda SAW itu, beliau digelar sebagai habrul ummah wa turjumanul Quran. Beliau digelarkan sebagai penterjemah kepada Al-Quran. Orang lain tak faham, Abdullah bin Abbas faham. Dan beliau pernah 2 kali melihat Sayyidina Jibril. Ini kelebihan Abdullah bin Abbas. Tak ramai yang boleh melihat Jibril. Hanya beberapa sahabat yang melihat Sayyidina Jibril. Antaranya dalam kisah hadis Jibril, yang mana beberapa sahabat duduk di keliling Nabi, antaranya Sayyidina Umar. Duduk, datang seorang lelaki, tanya kepada Nabi tentang iman, Islam, ihsan. Jadi, itu antara sahabat yang mampu melihat Jibril merupa dalam bentuk seorang lelaki. Begitu juga Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah juga pernah berjumpa dengan Jibril. Dan begitu juga dengan Abdullah bin Abbas. Bahkan dikatakan bahawa beliau 2 kali berjumpa dengan Abdullah bin Abbas. Yani Abdullah bin Abbas 2 kali berjumpa dengan Sayyidina Jibril alaihis salam. Jadi ada kisah dia, kan? Suatu ketika, suatu riwayat mengatakan bahawa Nabi SAW dan Abbas, yakni bapa kepada Abdullah bin Abbas, kepada Abdullah ini, duduk bersama dengan Nabi. Daripada ketika itu, Abdullah bin Abbas juga ada. Tengah duduk-duduk, tiba-tiba Nabi berpaling daripada Abbas. Berpaling daripada pakciknya, ayah kepada Abdullah ni. Tiba-tiba Nabi berpaling. Lalu Sayyidina Abbas tanya kepada anak dia, Abdullah. Dia kata, kau perasan tak? Nabi tiba-tiba berpaling pada dia. Apa lah kau Apa yang salah dia buat? Tanya ayah dia. Abdullah bin Abbas kata apa? Dia kata, wahai ayah, kau tak nampak ke Nabi tengah ada tetamu tu? Ada orang datang jumpa Nabi. Memanglah Nabi berpaling nak layan tetamu. Dulu kan dia layanlah kau. Ayah dia pelik. Yang ni Sayyidina Abbas pelik. Dia tak nampak sesiapa datang dah. Tiba-tiba Nabi berpaling. Tapi Abdullah bin Abbas nampak. Sehingga kemudian Sayyidina Abbas tanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, betul kau malaikat ada orang datang jumpa kau tadi? Nabi tanya, macam mana pula kau tahu? Nabi pun pelik. Dia kata, anak aku beritahu tadi. Dia kata ada orang jumpa kau, tapi dia tak nampak orang tu dah. Nabi kata, itulah Jibril. Dia datang untuk menghantarkan wahyu. Jadi Abdullah bin Abbas nampak. Orang lain tak nampak. Abdullah bin Abbas diberikan kelebihan oleh Allah SWT untuk melihat malaikat Jibril alaihis salam. Jadi dalam peperangan Siffin, Abdullah bin Abbas adalah kelompok yang bersama dengan Sayyidina Ali. Begitu juga dalam peperangan Jamal. Beliau tetap bersama dengan Sayyidina Ali. Dan Abdullah bin Abbas pernah dilantik oleh Sayyidina Ali sebagai gubernur di Basrah pada tahun 36 Hijrah sehinggalah pada tahun 39 Hijrah. Dan beliau jugalah antara orang yang menasihati Sayyidina Husain sebelum pergi ke Kufah. Bila kita bincang tentang peristiwa bagaimana Sayyidina Husain dipanggil oleh mereka dari Kufah. Ketika Sayyidina Husain nak keluar pergi ke Kufah, ditahan oleh beberapa sahabat. Antaranya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas tahan Sayyidina Husain. Dia kata, wahai cucu Rasulullah, wahai Sayyidina Husain, jangan kau pergi ke Kufah tu. Dia orang tu bukan nak sambut kau benar, bukan nak jaga kau benar. Dia orang tu saja je panggil kau wahai Husain. Kau takkan selamat di sana wahai Husain. Sayyidina Abdullah bin Abbas menasihati Sayyidina Husain supaya Sayyidina Husain tak pergi ke Kufah, tak tinggalkan Madinah. Sayyidina Abdullah bin Abbas kata, duduk di Madinah ni wahai Husain. Kami akan pertahankan kau wahai Husain.
Tapi Sayyidina Hussein pada ketika itu dia tetap pergi ke Kufah, sehinggalah akhirnya beliau dibunuh dan dipenggal kepalanya. Radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Dan Abdullah bin Abbas ini, beliau tinggal di Taif, di Madinah, sehingga meninggal dunia pada tahun 63 Hijrah, dan pada ketika itu beliau berusia 71 tahun. Radhiyallahu ta'ala anhu. Okey, kita kembali kepada hadis kita. Panjang kita cerita pula kan. Okey, Abdullah bin Abbas dia kata apa? Bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, akan datang kepada manusia satu zaman, wajah-wajah mereka seperti wajah-wajah manusia. Nabi kata, akan datang kepada manusia satu zaman. Nabi tak beritahulah zaman bila. Nabi tak sebut dah 2022, 2021. Nabi tak sebut. Tapi Nabi kata akan datang kepada manusia satu zaman, yang mana pada zaman tersebut wajah-wajah mereka seperti manusia. Muka sebiji macam manusia. Tapi Nabi kata apa? Namun hati mereka seperti syaitan. Muka macam manusia, tapi hati, perangai macam setan. Ni Nabi bagi tahu akan datang satu zaman manusia yang bentuk macam manusia, roman macam manusia, tapi sebenarnya hati perangai macam setan. Setan ni dia boleh merubah jadi manusia. Kan beberapa kisah tentang Nabi Daud, beberapa kisah Nabi Idris didatangi oleh syaitan menyerupai seorang manusia, dan beberapa kisah setan ni boleh merubah jadi manusia. Tapi dalam hadis ni Nabi bukan nak bagi tahu setan yang menyerupai manusia. Tapi dalam hadis ni Nabi nak khabarkan ada manusia yang jadi macam setan. Dia kalau setan jadi manusia, itu perkara fitrah. Kerana dia diberikan kelebihan oleh Allah untuk menyerupai. Tapi yang pelik bila manusia tapi perangai yang macam setan. Jadi ni yang Nabi kata, akan datang satu zaman yang mana manusia tu muka je macam manusia, tapi hati dia, perangai dia sebiji saling tak tumpah macam setan. Okey. Dan kata Nabi lagi, mereka tidak mengendahkan akan keburukan. Apa perangai setan ni? Dia tak herankan tentang keburukan. Buat dosa macam tak ada apa. Itu kita sebut sebelum ni. Yang mana hati dia telah korek. Sehingga buat dosa dah tak rasa lagi bersalah. Tak rasa dia buat salah. Seolah-olah dia buat kebaikan pula dia rasa. Dan kata Nabi lagi, jika kalian membuat jual beli, mereka pasti akan mengenakan riba. Nabi bagi tahu yang mana akhir zaman ataupun akan datang satu zaman kepada manusia, yang mana manusia ni yang tadi ni, yang muka je macam manusia tapi perangai dan hati dia macam setan ni, bila kita berjual beli dengan dia, dia takkan biarkan kita tanpa termasuk di dalam memakan harta riba. Ini yang berlaku hari ni. Kita pergilah mana-mana, boleh tak kita keluar daripada riba? Kita takkan boleh keluar daripada riba. Kita nak beli rumah 300,000. Mana nak cari 300,000 cash? Kan? 300,000 paling murah pun 200,000. 100,000 lebih pun ada lah. Tapi itu pun kocik. Kan? Mana nak dapat 100,000, 200,000 cash nak beli rumah? Kita takkan mampu. Bila takkan mampu, kita kena buat apa? Kena pergi pinjam bank lah. Bila pergi pinjam bank, kan? Bank okey lagi kok. Pergi pinjam malung lagi besar masalah Itu lagi jauh, lagi besar riba kan? Pergi pinjam bank. Ada tak bank yang bagi pinjaman tanpa mengenakan interest? Cik nak beli rumah ya? Berapa rumah? 300,000. Boleh ambil 300,000. Bayarlah bila-bila nak bayar pun tak apa. Ada tak dalam bank? Takkan ada tuan-tuan. Tuan-tuan pergilah mana-mana bank. Takkan ada bank yang nak bagi pinjam kepada kita tanpa mengenakan interest. Walaupun ada sebelum ni bank Islam cuba buat kan. Takkan berjaya tuan-tuan. Sebab apa? Takkan mampu untuk bersaing dengan bank-bank lain yang mengamalkan sistem konvensional yang mengenakan riba. Takkan boleh. Macam mana tuan-tuan kita nak bagi pinjam 300,000 pinjam ke orang, bayar bila-bila. Mana nak datang 300,000? Orang tu pula kok rajin bayar tak apa. Ini manusia ni macam-macam. Kan ada yang bayar, kan ada yang lari pula. Dah 300,000 siapa nak bayar?
Ni nak bagi pinjam korang, kemudiannya mana nak datang duit. Jadi perkara yang sangat sukar. Jadi oleh itu ulama mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah riba ni. Kita kalau boleh tak nak masuk dalam riba ni. Nak jauh daripada riba. Riba ni tuan-tuan adalah salah satu 7 dosa besar yang Nabi sebut dalam hadis dengan jelas, iaitu memakan riba. Bahkan Nabi SAW sebut, "Idza dhahara zina war riba fi qaryatin faqad istahalla azab Allah." Kalaulah munculnya riba dan zina di satu tempat, di satu kawasan, maka mereka telah mengizinkan azab Allah ke atas diri mereka. Menunjukkan besarnya balasan azab daripada Allah SWT bagi mereka yang memakan harta riba. Jadi riba ni bukan perkara yang ringan. Kalau kita kojo, kita ponteng kan, kita masuk kojo patut pukul 8, kita masuk pukul 8.30 kan, lambek sikit. Apa jadi dengan gaji kita? Gaji kita jadi syubhah, boleh membawa kepada haram kan. Sebab patut dia masuk pukul 8, masuk pukul 8 kojo. Gaji kita dibayar mengikut waktu kojo kita. Tapi itu belum dianggap dosa besar. Tak apa lagi, walaupun pun kadang-kadang orang risau kan. Makan babi kan. Orang kita ni, kalau bila dengar babi, dia takut betul, babi tak nak. Tapi bila dengar riba, riba tak apa, riba tu darurat. Tang riba jadi darurat. Tang babi dia takut betul. Kadang kalau kita tengok orang yang main judi pun, orang yang kita kata sejahat-jahat manusia lah kan. Tapi bila sebut babi, tak nak, aku babi tak makan. Yang lain aku makan. Babi aku tak makan, haram dia kata. Tahu pula dia haram tu. Kan? Tapi walaupun makan babi tu dia anggap perkara yang keji, tetapi dosa memakan riba adalah lebih besar daripada memakan babi tu. Yang kadang-kadang kita tak faham. Kita tak nampak pun sebenarnya dosa memakan riba adalah dosa yang lebih besar. Di antara dosa-dosa besar yang Nabi sebut dengan jelas. Nabi samakan memakan riba dengan membunuh orang, dengan berzina. Tak ada bezanya. Cuma kita tak sedar ataupun sengaja buat tak sedar. Kan? Jadi sebab itu kerajaan ataupun para ulama, para cendekiawan kita berusaha untuk seboleh-bolehnya mengeluarkan masyarakat kita daripada kancah memakan riba. Kalau boleh kita nak keluar terus daripada riba ni. Tapi benda itu adalah perkara yang hampir kepada mustahil. Bukanlah mustahil. Ya fa'alullahu ma yasha. Allah boleh buat apa saja Allah inginkan. Tetapi hampir kepada mustahil. Sebab apa? Seperti yang kita sebut tadi. Ada bank yang pernah buat. Tapi takkan berjaya. Lingkup. Takkan mampu bertahan. Sebabkan ekonomi kita. Sebabkan bank terpaksa bersaing dengan bank-bank yang lain. Maka akhirnya kita terpaksa juga berhadapan dengan sistem yang ada pada hari ini. Tapi kita cuba ubah kepada sistem yang lebih baik. Kita cari jalan supaya kita boleh keluar daripada memakan harta-harta riba. Maka terhasillah bank-bank Islam. Walaupun ada contohnya di Maybank. Pada awal-awal dulu mereka dikenali sebagai bank tingkap. Islamic bank tingkap. Bank tingkap ni apa? Hanya ada di kaunter sahaja. Tapi sekarang dia ada satu branch khas untuk bank Islam. Dan kita ada juga bank Islam Berhad. Bank yang memang khusus untuk menjalankan operasi perbankan Islam. Ini tuan-tuan, para ulama kita dah cuba selesaikan. Walaupun, kita tak kata apa yang ada sekarang ni 100% bersih daripada riba. Kita tak akan mampu kata. Itu adalah hilah yang dilakukan untuk cari jalan keluar yang natijah dia sama je. Kita pergi bank konvensional, pergi bank Islamik, interest dia sama je. Bukanlah kita pergi bank Islamik tak ada interest. Ada interest. Tetapi bagaimana aplikasian yang digunakan dalam bank, itu kita kena faham. Di bank Islamik, dia tak sama langsung dengan konvensional. Walaupun natijah dia sama. Walaupun interest ada juga interest. Lebih kurang je dengan konvensional. Tapi sistem yang digunakan tak sama dengan konvensional. Konvensional mereka mengamalkan al-qard, mengamalkan hutang. Adapun bank Islam, mereka mengamalkan konsep jual beli. Bila hutang, maka tak boleh kita mengambil manfaat. Kaedah mengatakan kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Setiap transaksi hutang yang mengambil manfaat, maka dia dikira riba. Namanya riba fadl. Riba tambahan. Maka itu dilarang. Tapi dalam bank Islam, mereka tidak mengamalkan konsep hutang. Sebaliknya mereka mengamalkan konsep jual beli.
tuan-tuan datang, walaupun tuan-tuan kata saya nak pinjam 200,000 nak beli rumah. Jadi bank, walaupun dia tak cerita lah kat kaunter tu, sebab kadang-kadang orang yang kat kaunter tu pun tak faham. Yang buat sistem itu adalah penasihat syariah dan mereka yang berautoriti. Kadang-kadang jaga kaunter tu dia hanya uruskan sign. Kalau nak tahu kena tanya penasihat syariah dia lah. Penasihat syariah setiap bank. Setiap bank tu mereka ada penasihat syariah. Jadi hakikat dia, bila kita datang ke kaunter, kita nak pinjam walaupun 200,000, walaupun nampak macam sign, okey selesai. Tetapi di sana adanya proses jual beli. Macam-macam lah. Ada tawarruk, ada baik bisamanin ajil, ada baik al-ijarah thumma al-bai', macam-macam. Al-murabahah, al-musyarakah, macam-macam yang diamalkan oleh bank-bank Islamik. Jadi semua tu adalah konsep jual beli. Bila jual beli, dia boleh ambil manfaat, boleh ambil duit lebih. Dia bukan hutang. Kalau jual beli, kita boleh mengambil keuntungan, dan itu dianggap sebagai keuntungan bank. Yalah, bank pun kena untung. Kalau tak, macam mana nak bayar gaji pekerja, macam mana nak bayar pinjam kepada orang lain pula, macam mana nak bayar elektrik, bank pun kena bayar elektrik. Kan? Okey. Jadi, alhamdulillah, kita di Malaysia, kita ada bank Islam. Cuma, belum 100% daripada masyarakat kita sedar tentang perkara ini. Masih ramai daripada masyarakat kita yang masih menggunakan bank-bank konvensional, yang masih menggunakan kad-kad kredit yang konvensional, bukan Islamik. Masih ada masyarakat kita yang mengambil insurans. Itu semua adalah riba. Dan kita perlu keluar daripada riba. Riba ni bukan perkara yang main-main. Walaupun kita nampak perkara itu remeh, tapi perkara itu adalah sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan azabnya amat pedih. Dosa-dosa besar, bukan dosa-dosa kecil. Jadi kalaulah ada di kalangan kita yang masih ada menyimpan dalam bank konvensional, keluarkan. Pindahkan dalam bank Islamik. Bukan susah tu. Kan? KWSP yang masih konvensional, tukar ke bank Islamik. Tukar kepada Islamik. Kad kredit yang kita guna, kalau nak guna juga kad kredit, walaupun kad kredit ni sebaiknya tak payah guna. Tapi kalau ada keperluan, nak juga kena guna, gunalah. Tapi guna yang Islamik. Jangan guna yang konvensional, kerana dalamnya ada riba. Buat insurans. Kalau masih ada lagi yang mengambil insurans, tukar kepada takaful. Jangan ambil insurans. Ini jangan ni kan. Kerana di sana adanya konsep-konsep riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak keluar daripada sifat yang Nabi sebut dalam ni, yang mana mereka pasti akan mengenakan riba. Mereka confirm akan kenakan riba. Jadi kita kena cari jalan keluar. Jangan teruskan kehidupan kita sepanjang hidup kita dengan memakan harta riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Seterusnya, Nabi kata, jika kalian memberi mereka amanah, mereka pasti akan mengkhianatinya. Allah. Tuan-tuan, kalau kita faham hadis ni tuan-tuan, kalau kita baca hadis ni, kita tengok keliling, kita akan hanya mampu mengatakan sadaqa Rasulullah. Benarlah apa yang disabdakan baginda. Sebiji macam apa yang Nabi bagi tahu. Kan? Memang tepat apa yang Nabi bagi tahu. Nabi kata apa? Bila mereka diberikan amanah, mereka mengkhianati amanah tersebut. Mereka diberikan jawatan untuk memimpin negara, untuk memimpin negeri, untuk memimpin sekolah. Bukan negara je dah, sekolah pun ada. Memimpin ofis, pejabat, memimpin kampung, memimpin masjid. Daripada segenap segi, Nabi kata khanuk. Bila kau bagi amanah kepada mereka, mereka akan mengkhianati amanah tersebut. Kita undi mereka untuk mereka jaga kita, mereka bangunkan ekonomi negara. Kita lantik ketua kelas, saya bukan cerita politik je dah, tapi saya nak bagi gambaran kepada kita. Bukan politik je lah, semua. Pergi sekolah ke, pergi masjid ke, sama. Kita beri amanah kepada mereka. Ketua kelas, pengawas, kau jaga kelas. Kan? Contoh lah kalau kat sekolah. Kang Rul marah saya cerita politik, bukan cerita politik. Saya nak bagi gambaran. Di sekolah pun sama. Bila diberi amanah tapi tidak melaksanakan amanah. Di masjid pun sama. Orang bagi duit, masjid, tabung masjid, kita kena jaga duit tu seperti duit orang ramai. Jangan buat duit tu macam duit kita. Kan? Kadang-kadang ada di kalangan, bukan Negeri Sembilan lah, Negeri Sembilan alhamdulillah insya-Allah terpelihara. Ni negara luar. Bukan Malaysia pun, negara luar lah kan. Dapat duit masjid. Duit masjid itu perlulah dimanfaatkan untuk masyarakat, bukan kepentingan peribadi. Kerana itu amanah daripada Allah SWT. Tak boleh kita khianati amanah. So, kita kena menjawab di hadapan Allah. Apa kita nak jawab duit tu?
Duit masjid jangan buat-buat main kan. Bukan duit masjid je lah. Duit apa-apa pun yang kita dapat amanah. Kita jadi bendahari kelas, bendahari pejabat, bendahari persatuan. Kena jaga. Kerana itu amanah daripada Allah yang akan disoalkan oleh Allah di hari akhirat. Jangan kita anggap, oh tak apa, saya bendahari, saya boleh buat apa dengan duit ni. Tak. Duit itu adalah amanah. Dan Nabi sebut yang mana sifat-sifat orang akhir zaman ni kita tak nak kalau boleh jadi orang macam ni. Sebab tu kita kena berhati-hati. Nabi kata bila diberikan amanah kepadanya, maka mereka akan khianati. Dan ini yang Nabi gambarkan sebagai sifat-sifat orang munafik. Yang mana jika dia diberi amanah, dia akan mengkhianatinya. Okey. Jadi Nabi kata lagi dalam hadis ini, kanak-kanak mereka sangat liar. Nabi dah sebut dengan cukup terperinci. Yang kalaulah dikatakan ini bukan hadis pun kita akan kata mustahil perkataan yang disebutkan oleh selain daripada baginda SAW. Mustahil dia, orang yang mengatakan ini tidak akan mengetahuinya melainkan daripada Allah SWT. Melainkan Tuhan yang merancang segala perkara. Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Jadi Nabi kata pemuda-pemuda pada zaman tersebut mereka akan sangat liar. Kanak-kanak mereka sangat liar. Nabi kata kanak-kanak sangat liar. Kanak-kanak zaman sekarang tak sama dah dengan zaman kita dulu. Bukan kita dululah kan. Saya pun tak adalah tua pun lah. Zaman ayah-ayah kita, mak-mak kita, kita bandingkan bagaimana sifat kanak-kanak zaman dulu dengan kanak-kanak zaman sekarang. Sangat jauh. Dan kata Nabi lagi, pemuda-pemuda mereka menipu daya. Pemuda-pemuda mereka yang sepatutnya menjadi pejuang Islam, yang sepatutnya membangunkan ekonomi Islam, yang sepatutnya membina masyarakat Islam yang bertamadun, tetapi mereka menipu daya orang. Kita tengoklah keliling kita tuan-tuan. Bagaimana sikap remaja kita. Yang rempitnya, yang dadahnya, yang ganjanya, yang mencuri rumahnya. Macam-macam. Dan ini telah disebutkan oleh baginda SAW. Nabi kata, pemuda-pemuda mereka menipu daya. Dan kata Nabi lagi, orang-orang tua mereka tidak mengajak kepada kebaikan dan tidak pula mencegah kepada kemungkaran. Saya dah sebut kepada dalam pengajian yang sebelum ini. Bagaimana sifat orang tua zaman sekarang tak sama dengan orang dulu. Kan? Kalau orang dulu, anak dalam kampung buat hal, dia boleh marah time tu. Tak apa dia pergi report abah. Dia report abah kau sekarang. Takut budak tu. Tapi hari ni, bila ibu bapa, bila orang lain mengadu, dia marah pula kepada pengadu. Kau pandai-pandai cakap anak Dan macam ni, macam ni. Anak Dan baik orang tak macam tu dah. Dia pula yang marah. Akhirnya orang suka kau lah anak kau, yang rosak anak kau. Akhirnya masyarakat meninggalkan dakwah. Masyarakat meninggalkan menegur antara satu sama lain. Orang-orang tua pun dah tak apalah, lantak dia lah anak dia. Kan yang punah anak dia bukan anak Dan, peduli apa Dan. Sehingga ke tahap itu. Maka ini yang Nabi gambarkan dalam hadis ini. Nabi kata orang tua mereka tidak lagi mengajak kepada kebaikan dan tidak pula mencegah kepada kemungkaran. Dan kata Nabi lagi, memuliakan mereka adalah satu kehinaan. Kita memuliakan orang-orang yang macam ni, yang Nabi sebut daripada awal tadi. Yang manusia tapi hati macam setan. Yang mana mereka ini bila bermuamalat, bila berniaga akan mengamalkan riba. Yang mana mereka ini bila diberikan amanah, mereka akan mengkhianati. Nabi kata, kalau muliakan orang-orang macam ni, maka kita akan mendapat kehinaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wal-iyadzubillah. Meminta apa yang mereka miliki menyebabkan kemiskinan. Kita minta kepada mereka menyebabkan seolah-olah kita miskin. Kita minta nak pergi pinjam kepada orang yang macam ni, kita akan kelihatan seolah-olah kita adalah orang yang miskin. Dan kata Nabi lagi, yang berakhlak mulia di kalangan mereka menjadi sesat. Orang yang berakhlak mulia menjadi sesat. Orang yang baik, orang yang berakhlak mulia, dia anggap sesat. Habis siapa yang baik? Nabi kata, yang orang yang mengajak kepada kebaikan di kalangan mereka difitnah. Orang mukmin di kalangan mereka dihina. Dan orang fasik di kalangan mereka dimuliakan. Nabi kata, siapa yang dimuliakan? Kalau dah orang yang berakhlak mulia dianggap sebagai sesat, orang yang mengajak kepada kebaikan difitnah. Orang mengajak kebaikan, jumlah kita pergi semayang tarawih contoh, ya kan? Jumlah kita menunaikan zakat, dia difitnah. Orang yang mengajak agama, menjelaskan tentang hukum hakam, dia difitnah. Tuan-tuan, contoh ni tak payah kita berilah kan. Kita tengok keliling kita. Kita dapat lihat dengan mata kepala kita sendiri
bagaimana orang yang berakhlak mulia, bagaimana orang yang berdakwah nak mengajak orang kepada kebaikan tapi akhirnya dia yang difitnah. Dan kata Nabi lagi, orang mukmin di kalangan mereka dihina. Orang yang beriman, orang yang baik dipandang rendah, dipandang hina. Habis itu siapa yang dipandang mulia? Orang-orang yang fasik, orang yang tak senayang, orang yang tak menutup aurat. Yang penting dia kaya, maka dianggap dia mulia, maka diagung-agungkan. Tapi orang yang beriman dianggap hina di mata mereka. Kemudian perkara sunnah dianggap bid'ah dan perkara bid'ah dianggap sunnah, kata Nabi SAW. Zaman tersebut, perkara yang bid'ah, perkara yang baharu dianggap sebagai sunnah dan perkara yang sunnah dianggap sebagai bid'ah. Tapi kita kena faham juga, perkara bid'ah ini ulama bincang dengan panjang lebar. Tak boleh kita kata bid'ah ni apa? Benda yang Nabi tak pernah buat. Tak. Bukan semua yang Nabi tak buat itu adalah bid'ah. Sebab tu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan bahawa al-bid'atu bid'atan. Imam Syafi'i kata bid'ah tu dua benda, bukan satu. Bid'ah tu apa? Ma wafaqa sunnah fahuwa hasan. Fahiya hasanah. Apa yang bertepatan dengan sunnah, maka dia adalah bid'ah yang baik. Apa yang bercanggah dengan sunnah, apa yang bercanggah dengan Al-Quran, maka itulah namanya bid'ah dalalah. Maka bid'ah ada dua. Ada nama dia bid'ah hasanah, ada bid'ah dalalah. Jangan kita anggap apa yang Nabi tak buat semuanya dalalah. Kullu bid'atin dalalah, kata dia. Semua yang Nabi tak buat semua dalalah. Tahlil dalalah, baca Yasin Khamis malam Jumaat dalalah, sosek bid'ah, baca talqin bid'ah, apa lagi? Ziarah kubur bid'ah. Habis semua dibid'ahkan dengan mengatakan bahawa Nabi tak buat. Apa Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Tak betul macam tu. Bukan semua yang Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Selagi mana perkara tersebut tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Ada tak Nabi larang kita untuk baca Yasin Khamis malam Jumaat? Nabi kata, la taqra'u Yasin fi yaumil khamis. Jangan kau baca Yasin Khamis malam Jumaat. Tak ada. Bahkan ada hadis-hadis yang menganjurkan untuk kita membaca surah Yasin pada setiap malam. Tapi kita nak baca Yasin setiap malam, tak tolak dah. Kan? Kita jadikanlah hari Khamis, kita baca ramai-ramai. Hari lain kita buat kuliah. Macam tu lah. Ada hadis, ada basic dalam kita mengeluarkan hukum. Para ulama dahulu, mereka keluarkan hukum bukan sewenang-wenangnya. Bukan ikut teragak mereka. Mereka berdasarkan kepada adillah, kepada dalil-dalil yang kukuh. Barulah mereka membenarkan. Kalau perkara itu salah, mereka akan larang. Jadi bukan semua yang Nabi tinggalkan itu adalah merupakan perkara yang bid'ah. Selagi mana perkara itu mempunyai dasar landasan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan dalil-dalil yang disepakati dan tidak disepakati. Maka kalau ada dalil, maka ia jadi bid'ah hasanah. Yang dalalah dia apa contoh? Kita pergi sembahyang asar, kejap lagi kan, kita nak masuk asar. Kita kata sembahyang asar hari ni saya nak buat 5 rakaat. Saya bosan lah buat 4 rakaat. Bulan Ramadan ni dan nak tambah amalan dan nak jadikan sembahyang asar dan 4 rakaat. Boleh tak? Maka itu namanya bid'ah dalalah. Bid'ah yang sasih. Sebab apa? Nabi melarang kita untuk menambah-nambah dalam sembahyang. Dan tidak ada dalil yang menunjukkan Nabi kata, oh boleh kalau sembahyang fardu boleh nak tambah. Buatlah berapa pun. 6 ke 8 ke. Tak ada. Tak ada basic yang menunjukkan bahawa seolah Nabi menganjurkan kita untuk menambah dalam amalan salat. Salat asar 4 rakaat. Tak boleh tambah, tak boleh kurang. Kalau tambah, maka itu nama dia dalalah. Itu namanya bid'ah yang sesat, yang tidak ada dasarnya. Begitu juga perkara bid'ah ni apa? Perkara-perkara khurafat. Maka itu perkara-perkara yang sesat. Buat amalan yang bukan-bukan, yang tak pernah diajarkan oleh syarak, yang tak pernah diajarkan di dalam Al-Quran, yang tidak pernah diajarkan oleh baginda SAW, mengamalkan sesuatu, berkawan dengan jin, maka itu namanya bid'ah dalalah. Bid'ah yang sesat. Bid'ah yang menambah-nambah dalam agama. Nabi tak pernah mengajar kita silat, mengamalkan sekian-sekian. Bila bersilat, orang datang tak boleh serang kita, terpelanting dia. Tak betul. Okey. Jadi, pada akhir zaman kata Nabi SAW, perkara yang bid'ah dianggap, perkara yang sunnah dianggap bid'ah dan perkara yang bid'ah dianggap sunnah. Orang yang mengamalkan sunnah dianggap pula bid'ah. Orang yang buat bid'ah dianggap sebagai melaksanakan sunnah. Yang kata Nabi, pada ketika itu, orang yang paling jahat di kalangan mereka akan menguasai. Nabi kata, pada zaman ni, yang Nabi sebutkan sifat ni, yang kalau kita tengok keliling, semua memang dah ada dah tuan-tuan. Memang tak boleh kita nafikan apa Nabi sebut dalam hadis ni, semua dah ada pada hari ni. Tak ada satu pun tertinggal. Nabi tak tercicir satu pun. Nabi kata apa? Pada zaman yang munculnya orang-orang ni, Nabi kata, orang yang paling jahat di kalangan mereka akan menguasai.
Ni bukan saya sebut dia. Ni hadis Nabi. Nabi kata apa? Pada zaman tersebut, orang yang paling jahat akan menguasai. Sebab apa? Orang yang baik dah dipandang hina. Orang yang berakhlak mulia dipandang keji. Orang yang melakukan sunnah dianggap orang melakukan bid'ah. Dianggap sesat. Orang yang buat sunnah ni. Baca Yasin, sunnah tak? Ada sunnah Nabi SAW mengajukan untuk kita baca Yasin ke malam Jumaat. Dianggap sebagai bid'ah. Akhirnya apa? Yang memimpin adalah orang yang paling hina. Adalah orang paling jahat. Jadi apabila orang yang baik dari kalangan mereka berdoa, doa mereka tidak dimakbulkan. Allahu Akbar. Tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata apa? Bila orang-orang yang jahat memimpin, maka kata Nabi SAW, bila orang yang baik pula berdoa, doa mereka tidak akan dimakbulkan oleh Allah SWT. Doa tak diterima oleh Allah SWT. Dan itu yang berlaku pada hari ini. Kita menangis-nangis berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, ya Allah, angkatlah bala ini ya Allah. Angkatlah COVID-19 ni ya Allah. Selamatkanlah Palestin ya Allah. Kan? Tapi Nabi kata apa? Doa mereka daripada orang, walaupun daripada orang yang baik, Allah dah tak perkenankan dah. Allah dah tak mustajabkan doa-doa mereka. Nak menunjukkan betapa dahsyatnya pada zaman yang Nabi gambarkan ini. Dan itulah zaman kita pada hari ini. Baik, sidang pendengar rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita habiskan untuk syarahan hadis ini. Kata Said Abdul Aziz, pada hadis ini terdapat penyifatan yang sangat jelas tentang keadaan manusia hari ini dan rosaknya akhlak mereka. Di samping menjelaskan berkenaan akhlak orang tua di kalangan mereka yang tidak mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran seperti yang anda dapat lihat dengan mata anda sendiri. Ni Said Abdul Aziz sendiri menyatakan di tempat beliau, di Maghribi, beratus ribu kilometer daripada negara kita. Tapi apa yang Nabi sebut sama ada di Maghribi ataupun di Malaysia. Begitu juga dengan akhlak para pemuda mereka yang licik memperdaya ahlinya secara bersembunyi dan hina. Ini yang dimaksudkan dengan asyatir. Nabi sebut dalam hadis ini, wasyabuhum syatir. Pemuda-pemuda mereka syatir. Syatir ni apa? Syatir ni kalau dalam bahasa Arab maksud dia bijak, cerdik. Tapi yang dimasukkan dalam hadis ini, syatir di sini adalah orang yang bijak menipu daya. Orang bijak ni ada dua. Bijak yang memang bijak membawa kebaikan. Ada orang yang bijak lah tapi bijak menipu. Pandai tapi pandai membohong. Ini yang dimaksudkan dalam hadis ini. Syatir di sini adalah orang yang bijak tapi bijak mengenakan orang, mengerjakan orang, mengenai orang. Bijaklah dia, kan? Kemudian kata Sayyidina Muslim itu menyifatkan kanak-kanak mereka dengan arim. Dalam hadis Nabi kata, kanak-kanak dia arim. Arim ni apa? Liar. Liar ni maksud dia apa? Tidak sopan dan banyak membuat kerosakan. Perkara ini dapat dilihat pada kanak-kanak zaman ini yang berada di lorong-lorong, kata Sayyidina Aziz, jalan-jalan dan di mana-mana. Sebab di Morocco, dia banyak lorong. Dia rumah macam kotak-kotak tu. Di antara rumah tu ada ruang. Jadi biasa kat ruang-ruang tu, kadang-kadang pemuda duduk melepak. Ini keadaan di Maghribi. Dan begitu juga keadaan di negara kita. Sampai ada nama dia budak lorong. Kan? Okey. Kemudian yang dimasukkan ialah akhlak seluruh masyarakat pada zaman ini telah rosak dan bertentangan dengan akhlak Islam. Yang dimaksudkan ialah yang Nabi masukkan tadi dengan pemuda syatir, kanak-kanak arim, pemuda dia cerdik mengenakan orang, mengenai orang, menipu orang. Kanak-kanak dia pula liar, tak beradab, tidak sopan. Nabi nak masukkan ni apa? Nabi nak masukkan akhlak seluruh masyarakat pada zaman tersebut telah rosak dan bertentangan dengan akhlak Islam sendiri. Oleh sebab itu baginda menyifatkan mereka sebagai tidak mengendahkan perkara keburukan. Sebab itu Nabi kata tadi, mereka dah tak mengendahkan lagi dah perkara keburukan. Sebab mereka dah tak mampu untuk membezakan yang mana baik, yang mana buruk. Lebih teruk daripada itu, kata Sayyidina Aziz, mereka tidak berjual beli, melainkan akan melakukan riba yang kita sebut tadi, iaitu bermuamalat dengan mengenakan riba yang diharamkan. Jual beli seperti ini sudah menjadi perkara biasa bagi semua orang pada zaman ini. Bahkan ini tidak diwujudkan bank-bank. Ini Sayyidina Aziz sebut, bukan saya sebut ya. Sayyidina Aziz sebut, bahkan tidak diwujudkan bank-bank melainkan untuk melaksanakan transaksi riba antara peniaga. Semoga Allah melindungi kita semua. Ini di Maghribi, dan di Maghribi pun sehingga hari ini belum banyak bank-bank Islam seperti kita. Sebab mereka terlalu syadid. Di Morocco ni mereka, kita kata bahasa mudah dia, ta'assub dengan mazhab Maliki. Sehingga mereka suka untuk menerima pandangan dalam mazhab yang lain. Dan mazhab Maliki antara mazhab yang keras dalam bab muamalat. Dalam bab ibadah, mazhab Maliki antara mazhab yang ringan dalam bab ibadah. Dalam mazhab Syafi'i pula, dalam bab ibadah kita tegas. Sentuh lelaki perempuan batal. Sedangkan dalam mazhab Maliki, sentuh lelaki perempuan, kalau tak ada syahwat tak batal.
Dalam bab ibadah, mazhab Syafi'i keras, mazhab Maliki kurang sikit. Tapi dalam bab muamalah, mazhab Syafi'i lebih luas. Bai'ul inah, mazhab Syafi'i benarkan, tapi dalam mazhab Maliki mereka tidak benarkan kerana bagi mereka lebih syadid dalam bab muamalat. Oleh itu di Maghribi masih belum banyak bank-bank Islam dan mereka masih dalam proses untuk membina bank-bank Islam. Dan tuan-tuan, kalau kita nak bincang tentang riba ni tuan-tuan sangat banyak. Riba tu ada 3 pecahan ulama bincangkan. Ada nama dia riba an-nasa ataupun riba an-nasiyah, ada nama dia riba fadl, adanya satu lagi riba uddain. Jadi riba ini adalah riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalaulah kita nak bincangkan riba ni akan memakan masa yang panjang, dan kita boleh hadiri perbincangan tersebut terdapat di dalam kitab-kitab fiqh, terutama dalam bab-bab muamalat jual beli Islam. Wallahu alam tuan-tuan, itulah sedikit sebanyak yang kita boleh bincang untuk hadis yang ke-7 ini. Semoga perbincangan yang ringkas ini mendapat manfaat untuk kita amalkan dalam kehidupan kita, dan kita menyampaikan kepada ahli keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada saudara mara kita, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripada segala sifat-sifat yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis-hadis tersebut. Moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, menghimpunkan kita bersama-sama di dalam syurga kelak, insya-Allah. Allahumma amin. Jadi saya mohon maaf jika ada terkasar bahasa, terlepas bicara, terlanjur kata. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, kurang dan lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Hakikatnya keduanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Selamat membeli juadah untuk berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan surat al-asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.